Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Selamat datang ke kelas Sejarah Tingkatan 2. Pada hari ini kita akan masuk bab 7, Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu dan juga Selangor. Dalam bab ini kita akan belajar dua tajuk. 7.1 ialah Pengasasan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan juga Selangor. Manakala tajuk yang kedua ialah Warisan Kesultanan Melayu Melaka di negeri Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Pada hari ini kita akan fokus tajuk 7.1 dahulu. Baiklah, kita lihat pengasasan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan juga Selangor secara umum ya. Okey, pengasasan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu telah menunjukkan lahirnya 4 buah negeri Melayu yang berdaulat. Ini kerana legasi Kesultanan Melayu Melaka telah diteruskan secara langsung di dua negeri iaitu di Pahang dan juga di Perak. Manakala pengasasan Kesultanan Terengganu dan juga Selangor merupakan kesinambungan daripada Kesultanan Johor Riau. Baiklah, kita lihat dahulu Kesultanan Pahang. Kesultanan Pahang diasaskan oleh keluarga diraja Kesultanan Melayu Melaka pada zaman kegemilangan kerajaan tersebut. Rujuk pada peta yang ditunjukkan menunjukkan pusat pemerintahan Kesultanan Pahang. Pada abad ke-15, Pahang merupakan sebahagian wilayah naungan Kesultanan Melayu Melaka. Seri Bijadiraja telah dilantik sebagai wakil untuk mentadbir Pahang ketika itu. Semasa Melaka diperintah oleh Sultan Mansur Shah, baginda telah menghantar puteranya yang bernama Raja Muhammad untuk ditabalkan sebagai Sultan Pahang. Raja Muhammad telah berangkat dari Melaka ke negeri Pahang diiringi oleh golongan bangsawan Melaka. Mereka telah dilantik sebagai bendahara. Ada yang dilantik sebagai penghulu bendahari, temenggung dan hulu balang besar serta pengikut mereka untuk membantu mentadbir kerajaan Pahang. Raja Muhammad telah mengasaskan Kesultanan Pahang bermula pada tahun 1470 dengan menggunakan gelaran Sultan Muhammad Shah. Sultan Muhammad Shah telah mendirikan pusat pemerintahan di Pekan berhampiran dengan Kuala Sungai Pahang. Wilayah pemerintahan Kerajaan Pahang meliputi dari kawasan Sedili Besar sehinggalah ke Terengganu. Gambar di sebelah menunjukkan Istana Abu Bakar yang terletak di Pekan Pahang. Kita teruskan lagi. Sultan Abdul Jamil Shah merupakan sultan yang ketiga yang memerintah Pahang dari tahun 1495 sehinggalah 1512, merupakan sultan yang masyhur. Baginda telah mengekalkan hubungan yang harmoni dengan Kesultanan Melayu Melaka. Baginda juga telah berjaya mempertahankan Pahang semasa diserang oleh Siam bersama-sama bantuan daripada Kesultanan Melayu Melaka. Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah yang memerintah Pahang pada tahun 1592 sehingga 1614 tidak meninggalkan waris kerana puteranya Raja Muda Abdullah telah mangkat. Oleh itu, Pahang telah diperintah oleh Kesultanan Johor Riau dari tahun 1614 sehinggalah tahun 1884. Ketika ini, Pahang merupakan wilayah pegangan Bendahara Johor. Oleh yang demikian, keluarga Bendahara Johor yang mentadbir Pahang kemudian mengasaskan Kesultanan Pahang yang baharu. Pengasasnya yang baharu ialah Bendahara Siwaraja Wan Ahmad. Wan Ahmad telah ditabalkan sebagai Sultan Pahang pada 12 Disember tahun 1884 dengan menggunakan Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah seperti yang terdapat pada gambar di sebelah. Dengan penggunaan gelaran sultan ini, maka muncullah Kesultanan baharu di Pahang yang berdaulat dan kekal sehingga ke hari ini. Kita lihat pula Kesultanan Perak. Ya. Kesultanan Perak telah diasaskan oleh keluarga diraja Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-16. Kerajaan ini lahir selepas berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka. Pada abad ke-15, Perak merupakan sebahagian wilayah naungan Kesultanan Melayu Melaka.
Oleh yang demikian, apabila berlakunya serangan Portugis telah menyebabkan Sultan Mahmud Shah dan keluarganya terpaksa meninggalkan Melaka dan akhirnya bersemayam di Kampar, Sumatera. Pembesar Perak bernama Tun Saban dan juga Nakhoda Kasim telah ke Kampar untuk menjemput putera Sultan Mahmud Shah yang bernama Raja Muzaffar untuk ditabalkan sebagai Sultan Perak. Raja Muzaffar akhirnya telah berangkat ke Perak bersama-sama dengan alat kebesaran yang berupa sebilah pedang cura Simanjakini, sebilah keris, cap mohon nombat dan juga surat ciri. Surat ciri ni, dia adalah surat yang menunjukkan bahasa yang memuja kebesaran istana ataupun kebesaran raja. Baginda telah berangkat ke Perak bersama-sama dengan anak, isteri, para pengikut dan juga pengiringnya yang menjemputnya dari Perak. Raja Muzaffar telah mengasaskan Kesultanan Perak pada tahun 1528 dengan menggunakan Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah telah mendirikan pusat pemerintahannya yang pertama di Tanah Abang iaitu di pesisir Sungai Perak. Keturunan Sultan Muzaffar Shah inilah yang mewarisi tahta negeri Perak sehingga hari ini. Peta di sebelah menunjukkan pusat pemerintahan Kesultanan Perak yang terletak di Tanah Abang. Seterusnya, Sultan Iskandar di Zulkarnain, Sultan Perak yang ke-15 yang telah memerintah dari tahun 1752 sehingga 1765 telah memperkemaskan sistem pentadbiran negeri Perak dan mula menggunakan pakai Undang-Undang 99 Perak. Gambar menunjukkan Istana Iskandariah yang terdapat di Kuala Kangsar, Perak kini. Tun Saban dan juga saudara perempuannya, Tok Temung merupakan pembesar asal wilayah negeri Perak. Apa yang berlaku ialah Tok Temung ini merupakan pemerintah di daerah Temung Perak sebelum bermulanya pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Pada hari pertabalan baginda, Tok Temung telah menghadiahi baginda sebutir batu geliga dinamakan Mestika Embun yang dijadikan alat kebesaran negeri Perak sehingga kini. Susur galur pemerintahan Kesultanan Melayu Perak dan Pahang ini merupakan keturunan langsung daripada Kesultanan Melayu Melaka. Oleh itu, kedua-dua negeri ini telah meneruskan legasi Kesultanan Melayu Melaka dalam institusi kesultanannya. Baiklah, kita lihat pula Kesultanan Terengganu. Kesultanan Terengganu mempunyai kaitan rapat dengan Kesultanan Johor Riau. Kesultanan ini telah diasaskan pada awal abad ke-18 oleh keluarga diraja daripada susur galur bendahara Johor Riau. Terengganu merupakan wilayah naungan Kesultanan Johor Riau sejak abad ke-16. Pada tahun 1708, Sultan Abdul Jalil telah menganugerahkan Terengganu kepada Tun Zainal Abidin, iaitu putera kepada Tun Habib Abdul Majid, yang itu bendahara Johor Riau yang ke-11. Tun Zainal Abidin juga merupakan putera angkat Raja Petani yang digelar Nang Cayam, iaitu Raja Kuning. Raja Petani telah menyediakan kelengkapan untuk menabalkan Tun Zainal Abidin sebagai Sultan Terengganu. Tun Zainal Abidin telah berangkat ke Terengganu diiringi oleh 80 buah keluarga Patani, termasuklah beberapa orang tokoh agama, contohnya Qadi Wan Imam, Mahmud dan juga Cik Buang. Antara alat kebesaran yang turut dibawa bersama ialah keris diraja, iaitu keris panjang Nang Cayam. Tun Zainal Abidin telah mengasaskan Kesultanan Terengganu pada tahun 1708 dengan menggunakan gelaran Sultan Zainal Abidin I. Sultan Zainal Abidin I telah mendirikan pusat pemerintahan yang pertama di Tanjung Biru, Kuala Berang, seperti yang terdapat dalam peta yang ditunjukkan. Wilayah Terengganu semasa diasaskan meliputi dari Kemaman sehinggalah ke daerah Besut. Keturunan Sultan Zainal Abidin I telah mewarisi tahta Terengganu hingga ke hari ini.
Okey, ini adalah gambar Sultan Zainal Abidin III yang telah memerintah dari tahun 1881 sehingga 1918. Sultan Zainal Abidin III ini merupakan Sultan Terengganu yang masyhur. Apa yang telah baginda lakukan ialah baginda telah membawa banyak pemodenan kepada Terengganu. Antara sumbangan yang baginda beri ialah menggubal undang-undang tubuh iaitu Undang-Undang Bagi Diri Negeri Terengganu yang dikenali sebagai Itqan al-Muluk bi Tadil al-Suluk. Baginda juga telah memperkemaskan sistem sukat dan juga timbang serta menubuhkan mahkamah syariah, menubuhkan pasukan polis dan juga membina Istana Maziah iaitu istana rasmi Kesultanan Terengganu sehinggalah ke hari ini. Okey, ini adalah gambar Istana Maziah yang siap dibina pada tahun 1897 dan gambar di sebelahnya menunjukkan Istana Maziah ketika kini. Kita lihat pula Kesultanan Selangor. Kesultanan Selangor telah diasaskan oleh keluarga diraja Bugis yang berpengaruh dalam Kesultanan Johor Riau pada abad ke-18. Selangor merupakan sebahagian daripada wilayah naungan Kesultanan Johor Riau sejak abad ke-16 lagi. Pada abad ke-18, masyarakat Bugis semakin ramai dan juga semakin berkembang di Selangor. Pada ketika itu, Dayang Celak yang berketurunan Bugis telah menjadi Yang di-Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau. Putera Dayang Celak yang bernama Raja Lumu telah menghadap Raja Sultan Perak iaitu Sultan Mahmud Shah untuk mendapatkan pengiktirafan. Sultan Mahmud Shah telah menabalkan Raja Lumu sebagai Sultan Selangor. Baginda telah dianugerahkan nobat dan juga cap mohor. Raja Lumu telah mengasaskan Kesultanan Selangor pada tahun 1766 dengan gelaran Sultan Salihuddin Shah. Sultan Salihuddin Shah telah mendirikan pusat pemerintahan pertama di Kuala Selangor. Keturunan Sultan Salihuddin Shah mewarisi tahta Selangor hingga ke hari ini. Sultan Alauddin Sulaiman Shah yang telah memerintah Selangor dari tahun 1898 sehingga 1938 merupakan Sultan Selangor yang masyhur. Apa yang baginda buat ialah baginda telah banyak membina jalan raya dan juga landasan kereta api. Pembinaan rumah kedai, rumah-rumah yang didirikan dengan banyak terutama sekali di Kuala Lumpur dan juga di Klang. Kebijaksanaan baginda memerintah telah mendorong rakyat mengadakan sambutan keramaian Jubli Emas di Klang sempena genap 40 tahun pemerintahan baginda. Sekian sahaja tajuk kita pada hari ini dan kita akan sambung tajuk berikutnya pada video yang akan datang. Sekian dahulu. Assalamualaikum. Bye.